Selamat sejahtera semua, saya Dr. Muhammad Rizal. Hari ini kita akan berbincang tentang sejenis makanan yang sangat lazim dan sering dijumpai di meja makan kebanyakan keluarga, yaitu tauhu. Tetapi sebelum itu, saya ingin ajukan satu soalan. Tohu yang berwarna putih, bertekstur lembut dan nampak tidak berbahaya itu, adakah Anda yakin cara Anda memakannya benar-benar betul? Mungkin ada yang berpikir, alahai, saya sudah makan tauhu berpuluh-puluh tahun, mana mungkin cara saya makan itu salah. Sejujurnya, sebelum saya membaca berita ini, saya sendiri pun pernah berpikir begitu. Baru-baru ini, berlaku satu kejadian yang membuatkan seluruh komuniti perubatan berasa cemas. Seorang nenek di negeri Selangor, karena terlalu sayangkan cucunya dan melihat cucunya gemar makan manisan, telah mencoba satu resepi dari internet untuk membuat hidangan tauhu disiram madu untuk cucunya. Akibatnya, ketiga-tiga orang di rumah itu, si nenek, anak lelakinya, dan cucu lelakinya, tidak lama selepas makan hidangan tersebut, masing-masing mengalami gejala loya, muntah-muntah, serit-pirit, dan sakit perut yang teruk sehingga terpaksa dikejarkan ke hospital. Dokter yang merawat mendapati ini adalah satu kes contoh kesilapan gandengan makanan yang mengakibatkan iritasi usus yang teruk dan juga menunjukkan tanda-tanda keracunan makanan pada tahap tertentu. Ramai dokter malah berkata, ada kalanya memakan makanan dengan cara yang salah adalah lebih berbahaya daripada memakan racun itu sendiri. Siapa sangka, seketul tauhu yang kecil boleh menyebabkan kejadian yang begitu serius. Kejadian kali ini merupakan satu isyarat amaran penting untuk kita semua. Dalam video ini, saya akan membantu Anda mengubah tanggapan lama Anda tentang tauhu dengan penerangan yang mudah difahami. Saya akan mendedahkan 7 makanan larangan yang tidak sepatutnya dimakan bersama tauhu sama sekali, karena ia adalah musuh senyap yang merosakkan kesehatan. Pada masa yang sama, saya juga akan membentangkan 3 gandengan emas yang membantu meningkatkan nilai pemakanan tauhu, sehingga 2 kali ganda menguatkan sistem imun dan mengurangkan risiko pelbagai penyakit. Selepas menonton video ini sehingga habis, Anda akan menjadi seorang yang benar-benar memahami tauhu dan pastinya dapat melindungi kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan lebih baik. Sebelum kita masuk ke isi utama, jika Anda merasakan video hari ini bermanfaat, sila type nombor 1 atau perkataan suka di ruangan komen. Itu adalah sokongan paling bermakna bagi pasukan kami. Jangan lupa untuk tekan butang suka, langgan saluran ini, dan kongsikannya kepada orang yang Anda sayangi. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bahagian yang paling penting untuk hari ini. Pertama sekali, kita perlu faham dengan jelas bahwa tauhu digelar sebagai daging daripada tumbuhan karena ia kaya dengan nilai pemakanan, terutamanya protein berasaskan tumbuhan yang berkualiti tinggi dan kalsium yang mudah diserap oleh badan. Ringkasnya, ia adalah makanan yang sangat baik untuk kesehatan, khususnya bagi warga emas seperti kita. Tetapi satu perkara yang saya mahu semua orang ingat ialah sesuatu yang terlalu baik selalunya memilih pasangan. Begitu juga dengan tauhu. Jika Anda tersilap menggandengkannya dengan makanan yang tidak sesuai, ia bukan sahaja mungkin tidak memberi manfaat seperti yang diharapkan, malah boleh menjadi ancaman senyap yang mengganggu keseimbangan badan tanpa kita sadari. Oleh itu, dalam bahagian seterusnya, saya akan membawa Anda mengenali 7 makanan larangan yang tidak boleh dimakan bersama tauhu sama sekali. Saya syorkan Anda sediakan kertas dan pen, atau gunakan telepon untuk mencatatnya, kerana maklumat berikut akan sangat bermanfaat untuk kesehatan Anda dan keluarga Anda. Pertama, madu. Ramai yang mungkin masih tertanya-tanya, bagaimana madu yang merupakan bahan semula jadi yang baik, membantu melegakan tekak, melangkarkan pembuangan air besar, dan kaya dengan antioksidan, boleh menjadi berbahaya dengan tauhu? Sedangkan kedua-duanya nampak baik untuk kesehatan, tetapi hakikatnya gandengan ini bertukar menjadi perangkap yang menyebabkan usus ramai orang berfungsi secara tidak normal tanpa disedari. Dari sudut sains pemakanan moden dan mengikut petua herba tradisional yang diwarisi, madu mengandungi pelbagai jenis asid organik dan enzim yang merangsang sistem pencernaan untuk bekerja lebih cepat. Manakala tauhu, walaupun makanan yang lembut, ia kaya dengan protein daripada kacang soya dan mineral seperti magnesium, kalsium, dan fosforus.
Apabila kedua-dua bahan ini dimakan bersama dalam kuantiti yang banyak, ia boleh menyebabkan tindak balas kimia tertentu di dalam usus yang merangsang sistem pencernaan secara berlebihan. Bayangkan seperti menuang cuka ke dalam susu, dari luar nampak elok, tetapi di dalamnya mungkin sedang berlaku penggumpalan atau pembusukan yang tidak kelihatan. Kesannya, sesetengah orang akan serta-merta sakit perut, ada yang mengalami sirit-birit tanpa henti, atau menjadi lemah dengan cepat, terutamanya bagi warga emas yang sistem pencernaannya sudah sedia lemah. Sudah tentu, jika badan sehat dan hanya makan sedikit sekali-sekala, mungkin tidak akan timbul masalah. Tetapi bagi mereka yang mempunyai usus yang sensitif, sistem pencernaan yang lemah, atau badan yang mudah alah, memakan madu bersama tauhu adalah sesuatu yang tidak patut dipertaruhkan. Terutamanya menu tauhu siram madu yang pernah tular di media sosial suatu ketika dahulu, kami ingin memberi amaran di sini bahwa kesehatan kita bukanlah makmal uji kaji. Jangan jadikan badan Anda bahan eksperimen untuk tren yang tidak mempunyai data sokongan. Demi keselamatan jangka panjang adalah lebih baik untuk menjarakkan pengambilan tauhu dan madu. Menu seterusnya yang ingin saya bicarakan ialah 2 menu ringkas yang saya berani jamin 90% isi rumah di Malaysia mungkin pernah masak atau baru sahaja makan semalam, yaitu sup bayam dengan tauhu dan tauhu gaul daun bawang. Bunyinya seperti menu yang ringkas, wangi dan segar yang dimakan sejak kecil lagi. Tiada siapa pernah terfikir ia boleh membawa bahaya, bukan? Tetapi hakikatnya amat mengejutkan, karena kedua-dua menu ini adalah contoh klasik gandengan salah hidup berubah. Punkannya tersembunyi dalam sesuatu yang dipanggil asid oksalik, atau yang saya suka panggil pencuri kalsium. Kedua-dua bayam dan daun bawang adalah sayuran yang mempunyai kandungan asid oksalik yang sangat tinggi. Bahan ini mempunyai kelakuan yang sangat buruk di dalam badan, terutamanya apabila ia bertemu dengan kalsium yang banyak terdapat dalam tauhu, nutrien yang warga emas cuba ambil untuk menjaga tulang dan gigi. Sebaik sahaja tauhu yang kaya dengan kalsium direbus bersama bayam atau digaul dengan daun bawang segar, asid oksalik akan terus mengikat kalsium tersebut, membentuk sebatian yang dinamakan kalsium oksalat, yang tidak boleh diserap oleh badan kita sama sekali. Ini bermakna, kita tidak akan mendapat manfaat daripada kalsium yang kita niat untuk ambil, lalu berisiko mengalami osteoporosis tanpa disedari. Dan ini bahagian yang paling menakutkan. Kalsium yang tidak diserap itu boleh terkumpul, dan akhirnya menjadi batu karang, bermula dengan pengumpulan di buah pinggang atau saluran kencing, menyebabkan batu karang yang menyeksakan, dan sukar dirawat di kemudian hari. Anda nampak tak? Menu tauhu gaul daun bawang yang nampak ringan dan segar, atau sup bayam dengan tauhu yang kelihatan seperti makanan sihat, sebenarnya menyembunyikan risiko kepada tulang dan buah pinggang secara senyap tanpa kita sedari. Sudah tentu ini tidak bermakna makan sekali dua akan terus menyebabkan batuk karang. Tetapi jika kita makan sebegini secara kerap, beberapa kali seminggu, terutamanya bagi warga emas yang sistem penapisan buah pinggangnya mula berfungsi dengan perlahan, risikonya akan berganda. Jadi, apa yang perlu dilakukan jika kita masih mahu makan menu bayam dan tauhu? Nasihatnya mudah sahaja. Sebelum memasak, selur bayam atau daun bawang dalam air mendidih selama kira-kira 30 saat. Proses ini dapat membantu mengurangkan jumlah asid oksalik dengan ketara dan mengurangkan peluang pembentukan kalsium oksalat. Hanya dengan perubahan kecil ini, Anda boleh menukar menu yang berisiko kepada menu ringan yang selamat untuk buah pinggang dan tulang. Selepas bayam dan daun bawang, mari kita lihat dua lagi penjahat yang tersembunyi dalam menu kegemaran ramai keluarga, rebung dan kubis Cina. Jika bayam dan daun bawang diibaratkan sebagai pencuri kelas bawahan, kedua-dua ini pula adalah penjenayah kelas atasan. Ini karena kedua-dua rebung dan kubis Cina mempunyai kandungan asid oksalik yang beberapa kali ganda lebih tinggi daripada bayam, sama ada rebung segar yang manis dan rangup atau kubis Cina berair yang populer dimakan, kedua-duanya adalah bahan populer yang ramai suka tumis atau rebus bersama tauhu karena rasanya yang serasi. Tetapi jika dilihat dari sudut kesehatan, ini adalah gandengan berisiko tinggi yang tidak dapat disangkal lagi. Karena apabila kandungan asid oksalik sangat tinggi digabungkan dengan kalsium dalam tauhu, ia akan menyebabkan pembentukan kalsium oksalat yang lebih banyak di dalam badan. Akibatnya, badan tidak dapat menyerap kalsium sama sekali, yang bermakna kita kehilangan nilai nutrien secara perkuma.
Dan bagi mereka yang pernah mempunyai batu karang atau mempunyai buah pinggang yang lemah, ia menjadi perangkap kesehatan yang boleh memburukkan lagi keadaan. Pakar perubatan dan pakar pemakanan mengesahkan bahawa tabiat pemakanan harian adalah faktor penting yang menyumbang kepada pembentukan batu karang dan banyak penyakit kronik. Seringkali kita fikir masalah kesehatan berpungka daripada nasib malang, tetapi sebenarnya kebanyakan penyakit kita makan masuk ke dalam badan sendiri. Oleh itu, menu seperti rebung tumis tauhu atau kubis Cina tumis tauhu kering boleh dimakan sekali-sekala, tetapi jangan makan dengan kerap. Terutamanya bagi warga emas dan kanak-kanak yang buah pinggangnya masih lemah atau mula merosot mengikut usia, gandengan ini harus dielakkan dengan serius. Dan apabila bercakap tentang asid oksalik, saya ada satu lagi gandengan terlarang yang sering berlaku apabila tiba musimnya, tauhu plus buah pisang kaki persimon. Musim sejuk adalah musim untuk buah pisang kaki, dengan kulitnya yang berwarna merah, kantik, dan rasa yang wangi manis. Ramai yang suka memakannya selepas makan tanpa menyadari bahawa jika Anda baru sahaja makan tauhu, jangan sentuh buah pisang kaki sama sekali. Ini karena buah pisang kaki mengandungi bahan yang dipanggil tanin atau juga dikenali sebagai asid tanik yang mempunyai sifat serupa dengan asid oksalik. Ia suka mengikat kalsium dalam tauhu dan ia tidak berhenti di situ. Tanin juga mengikat protein dalam tauhu, membentuk gumpalan likat yang sukar dihadam di dalam perut, seolah-olah ada ketulan simen kecil di dalam perut. Kesan ringannya ialah kembung, senak, dan sakit perut. Kesan yang lebih teruk boleh menyebabkan penyumbatan usus, yang sangat berbahaya jika memerlukan pembedahan atau rawatan kecemasan. Oleh itu, sangat penting untuk kita mengatur urutan pemakanan dengan betul. Jika Anda sudah makan tauhu, jangan terus makan buah pisang kaki. Sebaiknya tunggu sekurang-kurangnya 1-2 jam sebelum memakannya. Menjarakkan masa pengambilan secara bijak adalah salah satu cara untuk menikmati makanan yang lazat seperti biasa, tetapi dengan cara yang lebih selamat. Yang terakhir, sup steamboat, daging kambing dengan tauhu. Kehangatan yang mengelirukan yang mungkin bercanggah. Jika ada senarai hitam terakhir yang membuatkan ramai orang perlu menilai semula kepercayaan lama mereka, mungkin inilah ia, sup steamboat tauhu dengan daging kambing yang ramai suka makan semasa musim sejuk. Kerana apabila cuaca sejuk, banyak keluarga akan menyediakan steamboat yang mendidih dengan daging kambing rebus dan tahu putih yang lembut. Makan hidangan ini terasa hangat, bertenaga, dan menyihatkan badan. Tetapi dari sudut pandangan pengamal perubatan tradisional Cina dan pakar kesihatan, mereka memberi amaran bahawa gandengan ini mungkin menjadi perangkap bagi sesetengah orang tanpa disedari. Bunyinya mungkin mengelirukan, kenapa sup yang nampak begitu baik boleh menjadi masalah? Jawabannya terletak pada sifat semula jadi makanan tersebut. Daging kambing dianggap panas mengikut prinsip perubatan tradisional Cina, yaitu ia memberikan tenaga haba yang tinggi, membantu mengeluarkan angin dan kesejukan. Sebaliknya, tauhu mempunyai sifat yang bertentangan kerana ia bersifat sejuk dan ringan, membantu mengurangkan haba dalam badan, menyuburkan cekair badan, dan menenangkan sistem dalaman. Sekarang, cuba bayangkan, jika kita menggabungkan sesuatu yang sangat panas dengan sesuatu yang sangat sejuk dan merebusnya bersama dalam satu periuk, ia seperti memasang penghawa dingin pada tahap paling sejuk di dalam bilik yang turut memasang pemanas pada tahap paling panas. Haba dan sejuk akan bertembung di tengah-tengah bilik. Akibatnya, tenaga panas daripada daging kambing akan dihilangkan oleh sifat sejuk tauhu. Dan bagi sesetengah orang, haba yang tidak dapat dilepaskan mungkin terkumpul sebagai api tersembunyi di dalam badan, membawa kepada masalah yang tidak dijangka. Terutamanya bagi mereka yang sudah mempunyai keadaan lembab panas, seperti mempunyai ruam kronik, kulit kekuningan, mata kuning, atau kecenderungan alahan. Apabila memakan hidangan ini, mereka mungkin berasa tidak selesa, panas dalam, senak, atau mengalami gejala yang memburuk tanpa memahami puncanya. Oleh itu, walaupun daging kambing itu baik dan tauhu itu baik, mungkin ia tidak sepatutnya bertemu dalam periuk yang sama. Adalah lebih baik untuk memakannya secara berasingan supaya setiap satu dapat menjalankan fungsinya dengan sepenahnya.
Dan itulah Senareitsede, gandingan terlarang untuk tauhu yang telah kita bincangkan dalam video ini. Madu, bayam, daun bawang, rebung, kubis Cina, buah pisang kaki, dan daging kambing. Saya harap semua orang dapat mengingatinya. Mungkin ada yang berasa bimbang. Aduh, macam mana nak makan tauhu? Karena ia seolah-olah tidak serasi dengan apa-apa. Tetapi jangan panik dahulu. Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk membezakan rakan yang baik daripada rakan yang jahat, supaya Anda boleh makan tauhu dengan selamat dan gembira. Setiap makanan mempunyai sifatnya yang tersendiri. Yang penting ialah kita perlu tahu cara menggandingkannya dengan betul, tidak melawan sifat semula jadi, dan menggunakan pemahaman sebagai panduan. Seterusnya, gandingan ajaib tauhu yang membantu meningkatkan nilai pemakanannya sehingga 2 kali ganda. Para penonton sekalian, selepas ini saya akan membawa Anda semua mengenali 3 rakan karib terbaik tauhu. Jika Anda tahu cara menggandingkannya dengan betul, tauhu biasa yang Anda makan akan menjadi makanan super yang membantu memulihkan kesehatan dan memanjangkan umur secara luar biasa. Karena kunci utama formula ini adalah untuk membantu badan kita menyerap protein daripada tauhu dengan kecekapan penuh. Boleh dikatakan bukan sahaja 1 + 1 2, tetapi 1 + 1 lebih daripada 2. Saya akan terangkan dengan analogi mudah menggunakan konsep menyusun jigsaw. Badan kita memerlukan pelbagai jenis asid amino untuk membina protein, sama seperti untuk membina sebuah rumah, kita memerlukan pelbagai jenis batu bata. Tauhu sendiri mempunyai protein tumbuhan yang sangat berkualiti. Tetapi malangnya, ia kekurangan sekeping batu bata penting yang dinamakan metionina, yaitu sejenis asid amino perlu. Tanpa bahan ini, penyerapan protein daripada tauhu tidak akan lengkap menyebabkan badan tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Penyelesaian mudahnya ialah dengan melengkapkan kepingan jigsaw yang hilang itu dengan makanan lain yang mempunyai asid amino ini secara lengkap. Dan jawabannya ialah daging haiwan. Sama ada daging babi, ayam, ikan, ataupun telur, kesemuanya mempunyai kandungan metionina yang tinggi. Oleh itu, jika Anda memasak menu seperti tauhu stew dengan daging cincang, tauhu tumis udang, atau telur kukus dengan tauhu, Anda akan melihat gambaran jigsaw yang lengkap terbentuk dalam hidangan Anda serta-merta. Protein daripada tauhu dan daging akan bergabung tenaga, membolehkan badan menyerapnya secara maksimum. Inilah sebabnya mengapa individu berumur 60 tahun ke atas yang memerlukan lebih banyak protein untuk mengekalkan jisim otot, menguatkan imuniti, dan melambatkan penuaan, tidak patut mengabaikan gandingan seperti ini. Ia adalah gabungan tenaga daripada alam semula, jadi yang sangat sempurna. Seterusnya ialah gandingan pelindung kelenjar tiroid, tauhu plus rumpai laut. Apabila bercakap tentang penjagaan kesehatan kelenjar tiroid, ramai yang mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya terdapat gandengan ajaib di dapur kita yang boleh membantu mengurangkan lemak dalam salur darah dan melindungi kelenjar tiroid serentak. Izinkan saya terangkan dengan jelas. Kita telah bincangkan sebelum ini bahwa tauhu kaya dengan nutrien yang baik untuk jantung. Salah satunya ialah bahan yang dipanggil saponin, yang berfungsi membantu menguraikan lemak yang melekat pada dinding salur darah, mengurangkan risiko aterosklerosis, dan dianggap sebagai pembantu yang sangat baik dalam menjaga sistem peredaran darah secara keseluruhan. Tetapi jangan terlalu gembira dahulu, karena saponin ini juga mempunyai sisi yang perlu diberi perhatian. Yaitu, apabila ia disingkirkan dari badan, ia akan membawa keluar sebahagian iodin bersamanya. Jika kita tidak mendapat iodin yang mencukupi dalam jangka masa panjang, apa yang akan berlaku ialah keadaan hipotiroidisme atau yang dikenali sebagai beguk yang memberi kesan kepada tenaga, metabolisme, dan juga tumpuan kita setiap hari. Bunyinya membimbangkan, bukan? Tetapi berita baiknya ialah kita boleh menyelesaikan masalah ini dengan sangat mudah, hanya dengan menambah semula iodin sekukupnya melalui gandengan tauhu dengan apa yang saya panggil Raja Iodin, yaitu rumpai laut dan kepingan rumpai laut. Sama ada merebus tauhu dengan rumpai laut di dalam sup atau menabur rumpai laut kering di atas tauhu sejuk, ia adalah satu cara untuk mencipta keseimbangan semula jadi yang sempurna.
Iodin dalam rumpai laut ini akan membantu menggantikan apa yang hilang semasa pengambilan tauhu, memastikan sistem hormon kita terus berfungsi dengan baik, sambil kita masih mendapat manfaat daripada pengurangan lemak dalam salur darah. Inilah yang saya panggil kebijaksanaan pemakanan untuk kesehatan sejati. Bukan sekadar makan apa yang baik, tetapi tahu cara menggandengkannya dengan bijak, supaya setiap suapan yang kita ambil bukan sahaja tidak membahayakan diri, tetapi juga meningkatkan kesehatan kita dalam semua aspek. Akhir sekali, gandengan emas tauhu yang paling ringkas, tetapi paling penting ialah sayur-sayuran hijau dan pelbagai jenis cendawan. Sebab saya katakan gandengan ini adalah gandengan emas, adalah karena fungsinya adalah untuk membantu usus kita bekerja dengan lebih ringan dan menjadikan penyerapan nutrien lebih efisien. Tofu memang tinggi nilai proteinnya, tetapi ia mempunyai satu kelemahan yang ramai tidak tahu. Kandungan serat larutnya agak rendah. Oleh itu, jika dalam satu hidangan kita mengambil tauhu sebagai sumber utama secara berlebihan, sistem pencernaan akan menanggung beban yang lebih berat. Sesetengah orang akan berasa kembung atau perut berangin. Ada juga yang mengalami sembelit. Jika ini berlaku secara berterusan, ia boleh mengganggu keseimbangan mikrob dalam usus, menyebabkan badan menyerap nutrien dengan lebih teruk tanpa disedari. Inilah masanya sayur-sayuran dan cendawan patut datang membantu. Sayuran seperti sawi, kubis, atau brokoli, serta pelbagai jenis cendawan seperti cendawan shiitake, enoki, atau cendawan telinga kera, semuanya kaya dengan serat larut. Serat ini umpama berus kecil yang membantu membersihkan usus untuk menyingkirkan sisa dengan lebih baik dan membantu badan menyerap protein daripada tauhu sepenahnya. Selain itu, sayur-sayuran dan cendawan juga membantu mengisi jurang vitamin dan mineral yang tiada dalam tauhu, terutamanya kumpulan vitamin B, vitamin C, dan antioksidan yang memainkan peranan dalam melawan keradangan dan melambatkan penuaan sel. Sebagai contoh mudah, tahu tumis dengan cendawan shiitake atau tahu goreng dengan sawi yang kita biasa makan. Selain menyelerakan dan berwarna-warni, ia penuh dengan prinsip pemakanan yang tersembunyi di sebaliknya. Ringkasnya, serat dalam sayur-sayuran dan cendawan membantu menyokong penyerapan protein dari tofu agar lebih langkar dan efisien sambil membersihkan sisa dalam usus. Ia juga menggalakkan fungsi usus besar untuk membuang air besar secara teratur, membantu mengurangkan risiko masalah radang usus, dan mengurangkan peluang pengumpulan toksin dalam badan. Oleh itu, hidangan ringkas yang mengandungi tauhu dan sayur-sayuran bukan sekadar hidangan biasa, tetapi ia adalah makanan untuk kesehatan sejati yang membantu badan menerima nutrien yang lengkap, seimbang, dan mudah dihadam. Tambahan pula, ia sekara tidak langsung mencegah masalah sistem usus yang mungkin datang pada usia tua. Apabila tiba di penghujung video ini, saya ingin mengambil sedikit masa lagi untuk membawa Anda semua mengimbas kembali dan melihat dengan lebih mendalam jika kita makan tauhu dengan cara yang betul, apakah manfaat besar yang boleh diberikannya kepada badan kita. Terutamanya bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas, yang kebanyakannya bimbang tentang kolesterol dalam darah dan tekanan darah tinggi. Coba bayangkan pipe air di rumah kita. Setelah digunakan sekian lama, bahagian dalamnya mula mempunyai lapisan kotoran yang semakin tebal. Pipe yang dahulunya langkar menjadi semakin sempit, lemah, dan berisiko tersumbat. Sebenarnya, salur darah kita juga tidak jauh bezanya. Lemak jahat atau kolesterol LDL ibarat kotoran dalam pipe air yang perlahan-lahan melekat pada dinding salur darah, menjadikannya keras, hilang keanjalan, dan suatu hari nanti boleh tersumbat yang dikenali sebagai penyakit atri. Tetapi yang menggembirakan ialah tauhu yang kita makan inilah pembantu senyap yang berkuasa untuk membersihkan salur darah. Kerana sementara kebanyakan daging haiwan mempunyai kolesterol haiwan yang tinggi, tauhu pula kaya dengan bahan istimewa yang dipanggil fitosterol atau kolesterol tumbuhan. Bahan ini mempunyai sifat yang menakjubkan. Apabila masuk ke dalam usus, ia akan bersaing dengan lemak jahat untuk ruang, menyebabkan badan kita tidak dapat menyerap lemak jahat tersebut, dan akhirnya ia disingkirkan tanpa menimbulkan masalah. Selain itu, fitosterol juga terbukti dapat membantu menurunkan paras kolesterol total dalam darah, seperti yang disokong oleh banyak kajian klinikal. Oleh itu, makan tauhu secara kerap dalam kuantiti yang sesuai adalah seperti mengupah pekerja pembersihan untuk menjaga salur darah kita agar sentiasa bersih, langkar, anjal,
dan mengurangkan risiko penyakit jantung iskemik atau stroke dengan sangat berkesan. Dan bukan sahaja tentang salur darah, ada satu lagi masalah yang ramai malu untuk beritahu, yaitu sembelit atau kerap kembung perut. Terutamanya pada usia di mana gigi tidak lagi kuat dan sukar untuk mengunyah, tauhu menjadi jawaban yang sangat baik. Karena teksturnya yang lembut, licin dan mudah ditelan, tidak perlu banyak usaha untuk mengunyahnya. Ia juga mudah dihadam dan diserap, tidak membebankan perut atau sistem usus. Tohu dianggap sebagai makanan mesra sistem pencernaan yang membantu usus berfungsi dengan lancar. Ia juga mempunyai sifat seperti menambah kelembapan kepada sistem perkumuhan, menjadikan najis lebih lembut dan mudah bergerak, sekaligus membantu melegakan sembelit. Terutamanya bagi warga emas yang sistem perkumuhannya mula perlahan, tauhu adalah pembantu yang lembut dan berkuasa pada masa yang sama. Ramai yang mungkin tidak tahu bahwa tauhu, terutamanya tauhu sejuk beku atau yang sesetengah orang panggil, tauhu span, sebenarnya adalah pembantu penurunan berat badan yang sangat berkuasa. Apabila tauhu segar dibekukan sehingga keras, struktur dalamannya berubah secara menakjubkan. Air di dalam tauhu menjadi kristal ais yang mengembang dan menolak isi tauhu, mewujudkan ruang-ruang kecil seperti sarang lebah. Apabila kita menggunakannya selepas dicairkan, ruang-ruang ini akan kekal. Apakah faedah ruang-ruang kecil ini? Jawabannya ialah, ia memberikan tauhu kuasa penyerapan yang sangat tinggi. Apabila dimakan, tauhu sejuk beku ini akan berfungsi seperti span yang menyerap sebahagian lemak berlebihan di dalam usus dan membawanya keluar dari badan bersama sisa buangan. Selain itu, tauhu adalah makanan rendah kalori tetapi memberikan rasa kenyang yang lama karena teksturnya yang kenyal. Ia sangat sesuai untuk menggantikan sebahagian nasi, karbohidrat, atau daging semasa proses penurunan berat badan. Ia bukan sahaja menjimatkan kalori, malah membantu menyerap lemak berlebihan dari badan. Boleh dikatakan ia adalah senjata rahasia, trikom dalam, one bagi mereka yang ingin kurus secara sehat. Dan yang paling penting dan tidak boleh diabaikan ialah tauhu merupakan sumber protein berkualiti tinggi yang sangat baik, terutamanya bagi mereka yang mengawal pengambilan lemak atau tidak mengambil daging. Karena sama ada otot, tulang, kulit, rambut, atau sel imun dalam badan, semuanya memerlukan protein sebagai komponen utama. Tanpa protein, kehidupan tidak dapat diteruskan. Tohu membekalkan protein tumbuhan yang hampir tiada lemak dan kolesterol, sangat sesuai untuk mereka yang ingin mengawal berat badan atau kesehatan jantung. Bagi vegetarian, tohu adalah salah satu sumber protein utama yang boleh dipercayai. Malah bagi kita orang biasa, menggantikan sebahagian daging merah dengan tauhu dalam hidangan adalah cara untuk mendapatkan protein yang mencukupi tanpa risiko mengambil lemak tepu berlebihan. Ini adalah cara bijak untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Tauhu tidak ubah seperti juru teknik penyelenggaraan yang senyap, yang perlahan-lahan membina, membaiki, dan menyokong badan kita dari setiap sudut secara senyap tetapi berkuasa. Baiklah, hari ini kita telah sampai ke penghujung cerita yang ingin saya kongsikan. Kita bermula dengan case yang menyentuh perasaan seorang nenek yang mengingatkan kita bahwa walaupun makanan yang nampak tidak berbahaya seperti tauhu, boleh menjadi ancaman senyap jika dimakan dengan cara yang salah. Kemudian, kita belajar tentang 7 perkara yang dilarang dimakan bersama tauhu untuk mengelakkan kesan sampingan pada badan, diikuti dengan 3 gandingan hebat yang membantu meningkatkan fungsi tauhu. Dan kita akhiri dengan melihat 4 manfaat berharga tauhu yang ramai mungkin tidak pernah tahu. Saya mahu semua orang ingat satu perkara. Tauhu adalah makanan yang sangat baik, tetapi hasilnya akan sangat berbeza bergantung pada sama ada kita memakannya dengan pemahaman atau tidak. Dimakan dengan betul, tauhu adalah makanan untuk umur panjang. Dimakan dengan cara yang salah, ia boleh menjadi punca pengumpulan penyakit tanpa disedari. Kesehatan tidak pernah bergantung pada suplemen atau barangan mahal, tetapi tersembunyi dalam pemahaman kita terhadap makanan biasa dalam setiap hidangan. Saya harap apa yang kita kongsikan hari ini bukan sekadar pengetahuan yang lalu di telinga, tetapi menjadi inspirasi untuk Anda amalkan di meja makan di rumah untuk menjaga diri sendiri dan orang yang Anda sayangi dengan menu tauhu yang lazat dan berkhasiat.
Sebelum berpisah hari ini, saya ingin berpesan. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang suka, langgan saluran, kesehatan warga emas, dan kongsikannya kepada rekan-rekan atau orang yang Anda sayangi. Kerana setiap sokongan Anda adalah pendorong utama yang membolehkan kami terus menghasilkan kandungan berkualiti yang dapat memberi nilai dan tenaga positif kepada kehidupan ramai orang. Terima kasih setulusnya kerana bersama kami sehingga akhir video ini. Jumpa lagi di video seterusnya.